Kalau tidak kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah biarkan hidup manusia ni tughyanihim ya'mahun, sesat sampai bila-bila. Allah rahmat, Allah turunkan rahmat, belah kasihan Allah. Allah nak kasihan pada kita ni, Allah jadikan pada kita ni Al-Quran. Allah turunkan pada kita ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tujuan nak suruh apa dia? Nak Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alim, alimna min ilmika kama tarda bihi anna. Ya halim, khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma alimna ma jahilna wa zakkirna ma nassina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para hadirin yang dihormati sekalian, kita berhenti pada ayat yang ke-67 sampai ayat yang ke-72. Kita baca pada ayat yang ke-72 hari ini. Kita baca dahulu, mudah-mudahan kita dapat pahala daripada bacaan yang kita baca. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am tas'aluhum kharjan fa kharaju rabbika khair. Wa huwa khairur raziqin. Wa innaka latad'uuhum ila siratim mustaqim. Wa innal ladhina la yu'minuna bil akhirati 'anis sirati lanakibun. Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim minad durr lalajju fi tughyanihim ya'mahun. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة. قليلا ما تشكرون.
وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون صدق الله العظيم أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير ataupun yang mereka yang dibuat itu kamu meminta upah kepada mereka fakharaju rabbika khair maka upah daripada Allah itulah yang jauh lebih baik wa huwa khairur raziqin kerana dialah yakni yang dia sebaik-baik pemberi rezeki. Jemaah sekalian, ayat yang kita baca ni merupakan ayat yang sambungan cerita tentang dakwah Nabi. Kerja-kerja untuk nak sampaikan ajaran agama ni berhadapan dengan berbagai-bagai cabaran. Cabarannya ialah keingkaran manusia, tak percayanya manusia kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga apa yang diajar oleh Nabi tersebut. Yang menyebabkan akhirnya penolakan ini sentiasa berlaku. Orang cari jalan macam mana nak jawab, macam mana nak tolak apa yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Akhirnya bila berlaku perkara demikian, Allah mula dedahkan. Allah cerita suasana yang kita akan lalui. Kalau kamu tolak juga perintah aku ni, maknanya kamu akan berhadapan dengan azab yang besar. Bermula daripada mana azab ni? Bermula daripada atas dunia lagi. Dunia ni pun kamu tak dapat rahmat Allah. Masuk dalam kubur pun kamu akan susah. Bangkit di akhirat nanti pun susah. Kemudian kemuncak hidup kamu pun susah. Itu neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dia cerita ayat-ayat yang kita belajar sebelum daripada ni nak suruh kitanya taat pada perintah Allah. Tapi oleh kerana manusia ni ada sikap, Allah cerita beberapa sikap yang ada di kalangan umat manusia. Antaranya mustakbiri Nabi, rasa sombong dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam keadaan yang mereka ni sombong tu bercakap pula cakapan yang kotor dalam perkataan-perkataan yang mereka sebut. Keluar daripada mulut-mulut mereka ni kata-kata keji yang menghina agama Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut bermula daripada afalam yadabbarul qaul am ja'ahum ma lam ya'ti
aba'ahumul awwalin. Apakah mereka tidak memperhatikan perkataan kami? Allah cerita. Susah sangat ke kamu nak perhati pada ayat-ayat Allah? Ataupun yang datang pada mereka yang tak pernah datang kepada nenek-nenek moyang mereka sebelum daripada ini. Am lam ya'rifuna rusulahum fahum lahu munkirun. Apakah sebab tersebut juga mereka ni tidak mengenal rasul-rasul? Kerana itu mereka memungkiri nabi dan juga rasul. Lalu ataupun mereka sebut Muhammad ni gila. Ni alasan-alasan. Ya Allah keluarkan alasan-alasan yang mereka tuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini gila disebut. Muhammad ni gila. Am jinnah. Bal ja'ahumul bil haqq. Tapi yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu didatangkan dengan penuh kebenaran. Wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Tapi orang perangai manusia ni, perangai orang kafir ni, benda yang benar ni mereka sentiasa lawan. Mereka sentiasa tak terima perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, walau ittaba'al haqqa ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fihinna. Kalaulah mereka benar-benar ikut hawa nafsu mereka tersebut, akan rosak segala langit dan juga bumi ini. Wa man fihinna, dan apa yang ada dalam muka bumi ini. Bal atainahum bi dzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kami telah datang kepada mereka segala kebenaran itu, tetapi mereka tetap berpaling daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini Allah sambung lagi, am tas'aluhum kharjan. Ataupun alasan mereka nya tiap kali mana Muhammad ni mengajar, mereka nak kepada duit ke, upah ke? Kata maksudnya kadang-kadang kan di kalangan kita ni, orang kita ditanya, kalau datang dengan ceramah ada jamuan ke, dia tanya. Dia tanya demikian. Ada kharjan ni maknanya, kamu ingat ke tiap kali mana kamu ikut benda yang disuruh oleh Allah ni, kamu dapat ganjaran harta benda ke pada diri kamu? Kharjan ni maknanya, tiap kali mana kamu dengar benda yang diajar oleh Muhammad tu, kamu akan ikut sama ke? Dengan kamu ikut tadi, kamu akan dapat duit yang banyak. Begitu upah daripada kamu jadi pengikut Muhammad tadi. Ataupun Allah Subhanahu Wa Taala sebut, lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, fa kharaju rabbika khair. Maka upah yang datang daripada Allah itu jauh lebih baik. Balasan, kalau kamu nak pada balasan, tiap-tiap kali mana kamu taat, orang tanya, kalau kita semayang, lepas semayang dapat duit tak dapat duit? Kemudian orang tanya, kalau kita tolong orang, apa benda yang kita dapat? Ini ramai kan orang tanya soalan demikian. Kadang-kadang orang yang kita sebut je, bila kita sebut satu benda tersebut, tiba-tiba dilawan dahulu. Tak ada faedah dan sebagainya. Yang ni benda yang berlaku di kalangan kita. Semalam bila Ana post dalam posting Ana tu, Ana sebut pagi lagi, Ana terima mesej. Sebelum daripada tu Ana dah terima mesej daripada pelajar, anak-anak kita yang belajar di universiti Mesir ni. Mereka tak boleh bayar yuran. Tak boleh bayar yuran nak masuk periksa tahun akhir medik. Nak masuk dah, tapi tak boleh sampai 25 hari bulan ni lah, tarikh akhirnya. Jadi mereka merayu pada anaknya. Dia hantar mesej pada anak, ustaz dia kata, kalau tak boleh bayar juga ni, dia kata tak boleh masuk periksa lah kami ni. Ada yang menangis-nangis. Ada lebih kurang 26 orang. 28 orang lah keseluruhan. Tak boleh nak bayar yuran. Kerana yuran ni naik mendadak. Kemudian ada pertukaran macam-macam gaya lah. Yang menyebabkan mereka tak boleh bayar. Seorang tu tak boleh bayar lebih kurang RM37,000. Seorang. Ana post dalam posting Ana. Bila Ana post ni, macam-macam gaya peringkat awal. Peringkat awal ni serang balik Ana ni. Dia kata, ustaz ni posting nipu je, ustaz dia sebut. Delete lah, ustaz dia sebut. Ustaz jangan sebar benda macam ni, dia kata. Benda ni tipu, macam-macam gaya. Ana tahu benda ni benda yang betul. Kita dah tahu dah, sah dah. Memang kita tanya, pelajar-pelajar di sana pun kita tanya. Kemudian ada yang bantah dulu, yang lawan. Dia kata senanglah nak dapat duit. Tular je sikit, kemudian post je sikit dalam Facebook, kemudian orang lain semua tahu, dia sebut. Macam-macam gaya, lawan. Akhir, bila pelajar tersebut berhubung balik dengan Ana kata, tolong jawab baliklah. Dalam posting Ana tu, Ana kata tolong tulis balik, mengaku diri sendiri. Ana kata macam tu. Lepas tu ada orang kata, dia ni kalau kita bagi banyak-banyak ni, jadi kaya dia, nanti melancong ke Eropah. Dia sebut.
Ini sebut ada orang yang jenis demikian. Benda yang kita nak buat benda yang baik, tapi perangai manusia ni dipanggil. Kalau kamu tak nak derma, kamu diam-diam sudahlah. Kalau kamu tak nak derma, ni nak sebut perangai manusia. Yang tak nak derma, dia cari alasan. Yang tak nak buat. Sama juga dengan yang ni. Dalam agama ni, bila kita cerita tentang Islam, ada tentangan akan berlaku. Antara tentangannya Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Tentangan apa dia? Kamu nak upah, kamu nak gaji, kamu nak balasan. Antara benda yang kamu, kalau boleh kamu dapat saham sama, kamu nak dapat yang disebut dengan ganjaran itu. Sama dengan kes itulah. Akhirnya pelajar tu sendiri jawab, ya saya. Dia sebut saya yang memang memerlukan. Kawan-kawan dia pun tolong jawab. Ya, dia memang susah sungguh, tak dapat bantuan. Dah 2 tahun dia tak dapat bantuan. Tak ada orang nak bantu dia, dan pelajar tersebut memang pelajar yang cerdik lah. Pelajar cerdik. Sampai tahun akhir dah medik. Belajar medik ini sendiri. Tak boleh nak bayar. Gadai duit mak dia kerja KLSP dahulu, dia dah habis dah duit nak bayar. Tu pun tahan belajar. Ada orang yang tanya balik. Dia tanya, kenapa dah tahu dah tak boleh nak bayar yuran, pergi belajar juga kat Mesir tu, kenapa? Dia sebut demikian. Padahal dia peringkat awal dia boleh bayar. Tiba-tiba di akhir tu kerajaan Mesir buat perubahan balik. Bayar lagi. Kena bayar lagi. Kenapa tak belajar di Malaysia aja? Belajar di Malaysia jauh lebih mahal daripada belajar kat Mesir. Belajar di Malaysia ni tak ada 500,000 jangan harap nak boleh belajar medik. Di Malaysia ni sendiri. Yang dianya ada potensi boleh belajar medik. Di Mesir 150,000 dah habis dah selesai. Nak sebutnya sampai tahap demikian untuk cukup dah. Tapi nak sebutnya perangai manusia ni macam-macam gaya perangai. Kita boleh tengok gaya-gaya manusia. Betul tak betul ni? Akaun palsu, macam-macam gaya. Manusia yang dengki, tak puas hati dan sebagainya. Ni contoh zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu itu dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila baru Islam akan berhadapan dengan perangai manusia ni cari alasan, tak nak terima agama. Bila tak nak terima agama, Allah sebut, kamu ni tolak Nabi Muhammad, ini puncanya kamu ni nak ganjaran, kamu nak upah dunia pada kamu. Allah sebut fakharaju rabbika khair. Balasan daripada Allah itu, upah daripada Allah itu jauh lebih baik daripada apa yang kamu minta. Kalau kamu nak nama, balasan yang Allah bagi nama jauh lebih baik daripada apa yang patut kamu dapat. Kalau kamu sekiranya kamu rasa dalam hidup kamu ni kamu nak kepada apa dia, harta yang Allah sediakan untuk kamu taat pada perintah Allah jauh lebih baik daripada harta yang kamu harap daripada bentuk kebendaan pada diri kamu tadi. Kalau kamu nak pengaruh yang Allah sediakan jauh lebih baik daripada pengaruh yang kamu cari daripada keadaan yang demikian. Lalu Allah sebut wa huwa khairur raziqin, dan dia yakni Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Dalam hidup kita ni kan para hadirin sekalian, benda yang kita buat ni Allah ajar satu je, mudah. Apa dia? Minta redha Allah. Yang tu je. Dalam hidup kita ni, kita biar kita dapat keredaan Allah. Bila Allah bagi redha pada kita, rezeki kita, zuriat kita, kehidupan kita, segala benda kita ni semuanya dijamin di sisi Allah. Dalam hidup kita ni jangan sampai peringkat kita tak dapat keredaan Allah. Dalam hidup ni biar kita dapat redha Allah. Ada 2 je redha yang kita kena dapat. Yang pertama redha Allah, yang kedua redha mak ayah kita. Habis redha dia panggil. Dalam diri kita ni, bila kita dapat 2 perkara ni, masuk syurga lah, pintu mana yang kita nak. Tapi masalah dalam hidup ni kita tak dapat redha Allah. Ramai dalam hidup kita ni kita cari redha manusia. Nak kepada yang tu, nak kepada yang ni. Bukan kita nak pada keredaan Allah. Bila kita tak dapat keredaan Allah, yang menyebabkan di waktu ini segala rezeki kita tak berkat, segala kehidupan kita tak ada manfaat, segala masa yang kita lalui ini semuanya menjadi kosong dan hambar. Punca apa? Punca kita tak dapat keredaan Allah. Allah ajar, bila kamu hidup atas muka bumi ni, kamu nak rezeki ke, kamu nak apa ke, segala benda yang kamu nak tu, biar kamu dapat redha Allah terlebih dahulu. Bila kamu dapat redha Allah, kamu dapatlah yang lain. Yang lain tu akan datang. Tapi kalau kamu tak dapat redha Allah, kamu usahalah macam mana pun, kamu dapatlah barang-barang tertentu, tapi
Semua itu tidak diberkati di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Macam anak kita kan, bila dia derhaka kepada mak ayah, dia buatlah kerja apa pun, buatlah kerja, tapi tak berkat benda yang kamu buat kerja tadi. Anak-anak ni walaupun dia kerja gaji besar, hidup mewah dan sebagainya, tapi mak ayah dia tak redha pada dia. Mak ayah dia tak redha pada dia. Dia panggil sway, senang ceritanya. Sway ni orang Cina panggil kan, sial lah kamu hidup, bangsat lah kamu hidup, tak ada nilai lah kamu hidup bila kamu hidup dalam keadaan yang kamu tak dapat redha mak ayah. Redha mak ayah tu satu. Yang kedua, yang besar lagi, redha Allah. Redha Allah. Kalau kamu ingat sial bila kamu tak dapat redha mak ayah kamu buat macam mana pun, anak yang derhaka macam mana? Para hadirin sekarang perhati anak yang derhaka. Hidup dia macam mana pun, katakanlah mak ayah dia tak redha pada keluarga dia, tak suka pada keluarga dia. Dia kerjalah apa pun, dia buatlah macam mana pun, dia berjolilah, dia bergembiralah macam mana pun, jangan harap dia akan jadi hidup tenang. Tak tenang. Allah hilangkan keberkatan hidup. Dia akan bertelagah, dia akan, orang tak suka dengan dia, hidup dia jadi macam kesumbang lah, senang ceritanya dia. Dia akan jauh daripada suasana masyarakat itu sendiri. Punca apa dia? Hidup kamu ingat untuk keluarga kamu je. Tapi mak ayah kamu, keluarga kamu, mak kamu tak redha pada kamu. Kehidupan kamu yang hilang keberkatan daripada yang disebut dengan keberkatan mak ayah kamu tadi, yang menyebabkan akhirnya Allah tak bagi kebaikan dalam kekeluargaan kamu. Demikianlah dalam Islam. Dalam Islam ni, dia ajar kalau kamu nak suruh kamu nak dapat rezeki banyak, kamu nak suruh keberkatan hidup, kamu nak suruh keluarga kamu bahagia, kamu nak buat apa? Benda yang paling asas, kamu kena dapat redha Allah. Kalau kamu tak dapat redha Allah, kamu tak ada manfaat apa-apa pun. Pada diri kamu demikian. Tak ada guna, tak ada nilai dia panggil. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Fahuwa khairur raziqin." Dialah yakni Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Kerana segala benda yang ada pada kamu, aku yang bagi. Segala benda pada diri kita ni, semua pemberian Allah. Oleh kerana pemberian Allah dalam diri kita ni, maka kita kena pastikan kita ni dapat keredaan Allah dalam kehidupan kita. Bulu mata satu pun kita tak boleh buat. Bulu mata kita ni kan, jatuh tu, bila jatuh bulu mata tu, pegang bulu mata kita, alah sayangnya kita sebut. Kemudian kita masukkan balik. Boleh masuk balik? Tak boleh dah. Nak sebutnya bulu mata pun kamu tak boleh buat, apatah lagi yang lain. Oleh yang demikian, kamu kena ingat, aku ni bahwa khairur raziqin. Dia yakni Allah sebaik-baik pemberi rezeki dalam hidup kamu. Wa innaka, manakala kamu pula Muhammad, la tad'uhum ila siratim mustaqim. Kerja kamu diwajibkan pada kamu. La tad'uhum. Sudah pasti kamu kerja kamu mengajak mereka. Mengajak manusia ni ke arah mana? Hidup kamu ni ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Sebab tu kita berulang kali kita sebutkan, tak ada penyelesaian hidup ini kecuali kembali pada Islam. Orang kita ni degil, degil pun ada, tolol pun ada. Kita ni dah tak nampak dah buntu sekali-kali buntu kita buat ni semua tak menjadi. Tapi tak nak balik pada Al-Quran, tak nak balik pada hadis. Anda buat contoh yang mudah kan, kita degil tak degil, hilang kapal terbang kan. Hilang kapal terbang ni MH370 ni, tak ada jawapan. Tak boleh nak jawab kita, mana kapal terbang ni hilang. Mati ke hidup orang atas kapal terbang tu, dah bertahun-tahun dah. Dah tukar kerajaan dah, senang ceritanya. Kitanya tak jumpa jawapan juga. Kenapa kita tak jumpa jawapan? Jawabnya kerana kita tak cari jawapan. Tak cari kat mana? Tak cari dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kita mana nak balik pada Quran? Padahal Allah tunjuk jelas-jelas. Kamu tak jumpa, duit kamu banyak juta, berapa ratus juta dah. Berapa dekat dengan bilion dah duit kamu. Kamu nak cari kapal terbang ni, upah orang tu, upah orang ni, cari kat mana? Bila barang tu kita kan, handphone ni hilang. Handphone katakanlah kita cari tak jumpa. Kita boleh cek dalam apa dia? Boleh cari dalam radar, jumpa balik handphone kita. Handphone hilang. Cincin kita halus je, hilang.
Cari, berjumpa. Kapal terbang sebesar tu tak jumpa-jumpa. Pelik kita kan. Kapal terbang tu besar, tak berjumpa. Tak berjumpa tu bukan kerana kapal terbang tu, tapi yang besar lagi orang dalam tu. Nak istihar macam mana? Nak istihar isteri dia ni, nak istihar dia ni dah jadi janda ke, jadi balu ke, jadi apa dia? Anak-anak harta orang yang atas kapal terbang tu macam mana? Masalah harta pusaka tadi. Macam mana? Isteri ni nak buat macam mana? Oh, isteri ni katakanlah isteri ni muda lagi. Umur baru 22 tahun, 27 tahun misal contoh. Kemudian lepas pada sebut, lepas tu boleh kahwin ke tak boleh kahwin? Nak kahwin, takut isteri, suami balik mula. Buat satu hari, landing kapal terbang ni balik macam tu. Turun balik. Turun dekat Malaysia. Tengok MH370. Turun tu berserabai dah orang dalam tu macam tu. Nak buat macam mana kita agak-agak? Dia dah kahwin dah. Isteri ni dah kahwin dah dengan orang lain. Nak buat macam mana hukum dipanggil waktu ni? Ini yang besarnya. Bukan soal kapal terbang tu saja, tapi nak sebutnya soal orang kat dalam tu. Allah jadikan buatnya, kita kata Allah buat sesuatu benda yang kita je patut cari, tiba-tiba kita tak ada jawapan. Jawapan dia kat mana? Jawapan dia dalam Quran. Ada orang kita nak cari? Tak. Ada di kalangan pemimpin kita istihar, alim ulama, jom kita cari Al-Quran. Jom kita cari kapal terbang yang hilang ni. Tak ada. Cari alat itu, alat pengesan itu, cari alat pengesan ni. Ada kita nak balik pada Islam? Tak balik. Penyelesaian, ni contoh. Judi, masalah penyelesaian sosial yang teruk. Kalau kita tanya penyelesaian apa yang boleh selesai, orang kita tak nak balik pada Islam. Mana nak balik? Sebat. Padahal sebat tu kan, sebat yang bau-bau ni, kecoh. Bila sebat sampai Perdana Menteri, Kabinet Umum kata apa dia? Kami tak setuju dengan pelaksanaan sebat yang dilakukan kerana dia tidak bersifat Bismillahirrahmanirrahim disebut. Allah yang bersifat Ar-Rahman dan juga penyayang tadi, dia tak sebat orang di khalayak begitu. Konon. Perdana Menteri jawab demikian. Dalam kenyataan yang digambarkan demikian. Padahal yang ni sebat ni, angkat sebat tu pih gitu je. Bukannya angkat tu hayun tu macam hayun sebat yang penjaga sipil ini, tidak. Sebat yang lepih gitu. Maknanya sikit. Kena tu pun tak terasa pun. Nak gambarkan. Yang ni jadi kecoh. Yang kamu sebat, lama dah sebat di jabatan penjaga ni. Yang penjaga tu sebat tu sampai mandul orang. Sampai tak keluar. Orang lelaki kira-kira mati terus pucuk dia. Nak sebutnya bila kena sebat yang ni. Gambaran demikian. Kemudian terkeluar daging-daging. Yang ni kamu tak kata seksa pula. Peliknya manusia. Nak balik pada Quran? Tak nak balik. Mana orang kita nak balik? Degil dia panggil. Bukan degil je, tolol dia panggil. Nak sebutnya gambaran. Jelas-jelas dah hidup kita ni jadi buntu. Banyak benda yang buntu. Sosial kita buntu. Sekarang kan banyak benda sangat yang buntu. Tak boleh nak jawab, tak boleh jawab. Ada kita nak balik pada Quran? Tak nak. Kenapa? Kita tak nak siratal mustaqim. Kita tak nak jalan yang lurus yang diajar dalam agama. Muhammad, kerja kamu, segala benda orang yang mendakwah ni, kamu kena ajak orang. Sebut pada orang. Wa innaka tad'uhum ila siratim mustaqim. Dan kamu pula, kerja kamu, ajak balik kepada jalan agama itu sendiri. Tu cara pada diri kita demikian. Wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Dan ada pun orang yang tak beriman dengan hari akhirat. Anis sirati lanakibun. Hidup mereka ni nanar sepanjang hidup di atas muka bumi ini sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala sebut demikian. Orang-orang yang tak beriman pada hari akhirat, mereka hidup dalam keadaan lanakibun ni, maknanya hidup ni tak tahu ke mana. Yang sebelah sana pun tak betul, sebelah sini pun tak betul. Nanar, orang Melayu kita panggil nanar. Nanar ni maknanya Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kalau kamu tak yakin sungguh dengan akhirat, hidup kamu ni menyimpang dah daripada jalan yang lurus. Hidup kamu ni tak betul terus. Sepanjang, kerana kamu tak percaya dengan hari akhirat. Bila kamu tak percaya dengan hari akhirat,
kamu tak yakin dengan ada pembalasan Allah. Kamu try and error. Try and error. Kamu cuba dan kamu salah. Kamu cuba dan kamu salah. Kamu cuba lagi. Padahal hidup ni, bila nak hidup atas dunia ni, Allah dah buat dah manual. Allah dah susun dah. Macam ni cara dia. Macam ni cara dia. Kalau kamu nak kahwin, macam ni cara. Orang kita dia rasa yang sesuai sikit dia ikut. Mana yang tak sesuai, dia tak nak ikut. Yang menyebabkan akhirnya hidup kamu ni tak menentu daripada diri kamu. Rosak dalam kehidupan kamu. Ini punca kamunya tidak ikut jalan agama. Islam dia suruh. Bila kamu nak hidup atas dunia ni, manual dia aku dah bagi dah. Apa dia? Ni Al-Quran. Cara kamu nak hidup. Nak suruh selamat, bukan selamat di sini je. Selamat dalam kubur nanti. Selamat di padang mahsyar nanti. Sayang orang kita, bila hidup atas dunia, dia tak percaya Quran. Dia percaya apa? Dia percaya pada siapa? Percaya pada nasionalis. Percaya pada sekularis. Percaya dengan komunis. Percaya dengan Islam ini. Islam ini yang bagi mereka boleh menyelamatkan mereka di dunia. Bila masuk dalam kubur, tak boleh, tak tahu nak minta tolong dengan siapa. Masuk dalam kubur, tak jumpa jalan agama. Yang menyebabkan dia jadi rosak, sesat di dunia, sesat juga sampai dalam kubur. Lana kibut, katanya Allah. Hidup mereka ni menjadi menyimpang daripada jalan yang lurus. Dalam bahasa yang ana terjemahnya, nana dalam hidup ini. Hidup ni jadi tak menentu je, macam orang malam-malam kan, mabuk malam tu, mabuk tadi tu, bila dia balik daripada kelab malam dia minum tadi tu, nana je berjalan. Maknanya cara demikian. Dan sesuai pun dengan dia tu, senang kita. Hidup dalam keadaan jatuh dalam longkang pun tidur dalam longkang. Kemudian dia rasa situ tempat itu dah. Padahal dia sedang dalam keadaan nanar sepanjang perjalanan. Ini istilah baru tu senang kita. Nak suruh kita, nak suruh jelas. Dalam hidup kita ni, biar kita ni, setiap kali mana kita solat kan sebut ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbingkanlah kami ke jalan yang lurus. Kan Ana sebut banyak kali kan. Peliknya, kenapa Allah suruh kita berdoa supaya dibimbing ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus ni nak bimbing apa? Sebab jalan yang lurus. Jalan yang kena bimbingnya, jalan bengkang-bengkok. Tolong bimbing lah patutnya. Selamatkan kita daripada dalam bengkang-bengkok. Jalan yang lurus, tak payah nak bimbing. Tak payah dibimbing. Kenapa ni jalan yang lurus? Tapi Allah kata, jalan yang lurus ni kena bimbing. Kenapa kena bimbing? Kerana ramai yang terseleweng daripada jalan yang lurus. Jalan yang lurus ni, jalan yang sukar nak dilalui. Jalan yang paling mudah dilalui dalam hidup ini, jalan yang bengkang-bengkok. Nak buat jahat je, senang je. Parahan sekian, nak jadi jahat sikit, senang je. Nak jadi baik tu jadi payah. Nak jadi baik ni, nak datang majlis ilmu macam ni kan, susah kita. Dibandingkan dengan kita, orang ajak kita, jom kita pergi konsert. Oh, konsert laju je. Tapi orang ajak, jom kita pergi dengar kuliah. Kuliah Ustaz Ahmad Dasuki. Allah disebut. Allah kuliah lewat kan. Ustaz datang ke tak datang dia tanya. Kan kita datang je, Ustaz tak datang disebut. Maknanya, benda jalan agama ni jauh lebih payah daripada jalan yang disebut dengan jalan kemungkaran itu. Tak payah jalan mungkar lah. Jalan biasa-biasa ni pun orang boleh ikut. Kadang-kadang kan kita pergi tempat dalam pasar raya, sesak je. Ramai pula orang. Jarang kita pergi masjid-masjid ni yang ramai orang. Kecuali pergi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, begitu je. Yang ni dipanggil keadaan yang berlaku dalam kehidupan kita. Kemudian, walau rahimnahum, kalau kami nak belah kasihan pada mereka, katanya Allah. Kalaulah kami belah kasihan pada mereka ini, wa kashafna ma bihim minad-dur, dan kami lenyapkan kemudaratan yang mereka alami itu. Keadaan yang mereka dalam keadaan bahaya kelaparan di kalangan kaum musyrikin itu kerana tidak datang bahan makanan daripada Yaman ke Mekah. Sedangkan Mekah dengan sekitarnya dalam keadaan yang dalam keadaan kesukaran, hingga amat melaratlah mereka di waktu tersebut. Allah kata, ni cerita ayat yang mereka sebut, kalaulah tidak kerana rahmat kami ke atas mereka tersebut, dan nescaya mereka mati dalam keadaan kelaparan, lalajju fi tughyanihim ya'mahun, nescaya mereka akan terus menerus terumbang-ambing dalam keadaan kesesatan pada mereka. Tughyan maknanya ialah kekafiran yang sangat
sombong dan permusuhan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin yang semuanya telah melampaui batas kemanusiaan. Kita buat contoh yang mudah begini. Kalaulah tidak kerana rahmat Allah, nescaya bumi Yasrib, bumi Madinah tu, dia kering kontam gitu sampai bila-bila. Kalaulah tidak kerana rahmat Allah datang Nabi Muhammad, Mekah tu pun orang tak pergi langsung. Tak ada sebab orang nak pergi. Orang nak pergi ke bumi Mekah tu, untuk apa orang nak pergi tolong? Nak pergi ke Mekah. Kita ni kan, kita fikir, kalau kita turun kapal terbang tu, kena pula diri dekat immigration tu 4 jam, misal contoh. 5 jam. Datang dalam pemikiran kita ni, kalau tidak kerana Kaabah di Mekah, nescaya kami tak datang. Datang dalam hati kita demikian kan. Demikian, kalau tidak kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah biarkan hidup manusia ni tughyanihim ya'mahun. Sesat sampai bila-bila. Allah rahmat. Allah turunkan rahmat, belah kasihan Allah. Allah nak kasihan pada kita ni, Allah jadikan pada kita ni Al-Quran. Allah turunkan pada kita ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tujuan nak suruh apa dia? Nak suruh hidup kita ni diberi kebaikan yang terusan. Ni. Alhamdulillah kita dapat Islam. Kalau kita tak dapat Islam, anda rasa kita ni macam orang asli dalam hutan tu lagi. Kita dapat Islam ni, mulia hidup kita. Tutup aurat kita. Makan pula, makan teratur je, bersih je yang makan kita makan. Kalau kita tidak dapat Islam, hidup kita ni tughyanihim ya'mahun. Cuba tengok orang-orang yang tak dapat Islam macam mana hidup dia. Pakaian mereka macam mana? Cara bercakap mereka macam mana? Yang tak dapat Islam. Bila tak dapat Islam, tak dapat agama ni, yang menyebabkan hidup mereka ni jadi sesat je. Boleh dia pakai seluar dalam jalan tengah bandar. Nak sebutnya orang yang tak dapat agama. Kita yang dapat agama, tengok dia apa? Kita jadi malu pula. Orang yang tidak ada agama ni kan, dia boleh pakai seluar dalam, jalan dalam bandar. Perempuan pula tu. Kan dekat Sabah baru ni. Dekat Sabah baru ni, orang pelancong datang pakai baju singkat, pakai seluar dalam. Pakai seluar dalam gitu je berjalan dalam bandar. Nak gambarkan pada diri kita kata, oh peliknya dia ni. Peliknya dia ni. Lepas tu dia pakai seluar dalam terjun papan anjal pula, tak apa pula. Dia naik dalam apa dia? Dalam swimming pool misal contohnya. Yang tu tak apa pula. Biasa je. Maknanya manusia hilang dia panggil pertimbangan. Ada orang marah. Orang kata tak ada tata susila dalam bandar berjalan pakai seluar dalam dan sebagainya. Habis tu yang dia pakai seluar dalam dekat swimming pool, yang dia terjun, yang gimnastik tu lagi teruk kan. Yang main gimnastik tu siap terkangkang-kangkang lagi. Yang tu tak apa pula, buat TV, buat siaran langsung pula tu. Nak gambarkan tentang bagaimana hilang pertimbangannya manusia. Yang jenis demikian. Ni sukan sukma ni kan. Tunjuk yang kadang-kadang kalau kita fikir yang pakai tu gimnastik, upacara gimnastik dan sebagainya tersebut. Pakai baju tu dah ketat. Kemudian dalam keadaan sebegitu pula pakaian. Allah, kita tak boleh bayang. Pakaian nak gambarkan pada mereka ni kerana tak dapat agama. Bila kamu dapat agama, kamu tak sanggup buat kerja-kerja yang sedemikian rupa. Allah kata, kerana rahmat akulah. Walau rahimnahum. Kalaulah tidak kerana rahmat aku. Wa kasyafna ma bihim minad-dur. Kami biarkan mereka tu hidup dalam keadaan begitulah. Hidup dalam keadaan yang hidup dalam keadaan kelaparan, kesusahan. Oleh kerana rahmat aku, lalaju fi tughyanihim ya'mahun, yang menyebabkan kami selamatkan mereka daripada kesesatan yang berterusan itu. Islam dipanggil. Islam menyelamatkan hidup kita. Alhamdulillah, mulia kita. Cara bercakap kita pun kita diajar supaya jaga. Cakap dengan mak ayah kita, ada cara tertib turning. Ada cara tertib dia. Tertib kita dengan mak ayah kita. Yang ni ibu kita, ni ayah kita. Tapi orang barat, bila dia tak ada agama, habis je dia dah umur 18 tahun, lepas daripada rumah. Mak ayah dia tu dia boleh cakap ayu gitu je. Dia boleh panggil begitu je. Tapi tak, Islam tak. Islam dia ajar, ni ada cara dia.
Ni ada cara rahmat dia, cara kebaikan dia. Walaqad akhaznahum bil azab famastakanu li rabbihim wama yatadarraun. Dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab pada mereka. Walaqad akhaznahum bil azab, kami pernah kenakan mereka azab. Famastakanu li rabbihim wama yatadarraun. Di waktu mana mereka kena tersebut, maka mereka tidak tunduk kepada Tuhan mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri. Allah Subhanahu Wa Taala sebut demikian. Nak sebutnya di kalangan mereka ni pernah kena azab. Yang dimaksudkan dengan azab tersebut antara lain kekalahan pada mereka pada perang Badar. Yang dalam perang itu orang-orang yang terkemuka daripada mereka banyak terbunuh ataupun ditawan. Dan musim kering yang menimpa mereka hingga mereka menderita kelaparan. Ini nak sebutnya gambaran yang Allah jadikan azab pada mereka sebut. Macam kita jugalah. Kita ni kena azab pernah. Pernah. Ingat dulu kan. Air kering. Air ni jadi kering. Mayang sunat. Minta supaya turun hujan. Kemudian dalam kita kena azab. Dulu pernah ni kuning. Kuning dia jadi. Kenapa? Jerebu. Jerebu tu lemas. Ada yang dalam keadaan yang lemah tu sesak dada. Kuning habis. Allah turunkan azab. Ada masa yang kita kena turun azab. Nyamuk-nyamuk yang terbang ni, nyamuk jadi denggi. Nyamuk tu seli. Kena apa dia? Yang disebut dengan sesama burung. Sesama burung. Sesama burung orang mati. Orang sesama burung tak mati. Anak sebutnya. Kena azab. Kita ni pernah kena azab benda-benda demikian. Sesama burung, sesama babi. Macam-macam gaya kan. Sesama babi tu teruk juga kita. Kena benda-benda yang sedemikian. Babi sesama kering orang. Senang. Nak sebutnya manusia ni teruk kena. Tapi bila manusia sesama, babi tak teruk-teruk apa. Nak sebutnya sampai tahap demikian. Allah jadikan pada diri kita. Tapi bila kena demikian, famastakanu li rabbihim wama yatadarra'un. Mereka tetap tak tunduk pada Allah dan tak rasa dalam keadaan mereka ni menahan diri untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta iza fatahna alaihim, sehinggalah kami buka ke atas mereka segala pintu-pintu babat za azabin syadid. Kami buka segala pintu-pintu azab yang amat pedih pada mereka di waktu tersebut. Tiba-tiba izhum fihi mublisun, di waktu mana diturunkan azab itu mereka berputus asa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kosong dia pada mereka. Putus asa. Bila kami buka segala pintu-pintu azab pada mereka sebut, dalam keadaan demikian mereka pun tak tahu nak buat apa lagi dalam minta dan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita sekarang ni lah. Sekarang ni kita ni gambaran orang Malaysia kita ni mublisun. Mublisun ni makna kosong je, tak tahu nak buat apa. Nak buat apa ni? Macam Ana sebut, tak tahu nak buat apa lagi terhadap kehilangan kapal terbang tu. Kehilangan kapal terbang ni menjadi tanda tanya pada kita. Bukan kita je, seluruh dunia menjadi tanda tanya. Heran ni, hilang ni kat mana ni? Dan Ana sebut ni dengan tujuan nak suruh kita jangan rasa leka. Kerana Allah sedang menguji kita. Sekarang ni kita masih lagi diuji oleh Allah. Tak ada jawapan. Selagi mana tak ada jawapan, selagi itulah kita sedang diuji oleh Allah. Dan kita jangan sampai peringkat Allah jadikan ujian-ujian yang lain. Yang banyak lagi yang hilang jawapan, yang tak boleh nak jawab. Penyakit AIDS. Sampai hari ini tak ada jawapan. Tak ada jawapan terhadap yang disebut dengan penyakit ini. Kenapa tak boleh sembuh? Penyakit yang kalau kena AIDS, maknanya mati. Penyakit yang kena pada kita kanser, yang sedang menyerang orang kita sekarang. Ramai mana yang kena kanser? Tanya di kalangan kita ni, ramai mana di kalangan kita kena kanser? Tanya orang yang kena kanser. Tanya doktor, kenapa kena kanser? Doktor tak boleh jawab. Doktor jawab, ni nasib lah, kata doktor. Ni nasib. Ada, kita kata, kenapa kita kena? Baru umur 30 lebih kena dah kanser. Ada yang umur 30 lebih kena kanser. Tumbuh daging-daging. Daging ni tumbuh daripada badan. Nak sebutnya kena penyakit yang demikian. Kenapa yang 30 lebih kena? Yang umur 60 lebih, 70 lebih tak kena-kena? Kita tanya demikian. Tak ada jawapan. Kenapa tak ada jawapan?
kerana kita tak kembali kepada Allah dan tak kembali pada Rasul. Ini benda yang bahaya dalam kehidupan kita ni. InsyaAllah kita sambung pada akan datang nanti terhadap ayat yang ke-78 pula insyaAllah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.